Tuan-tuan hadirin sebagai datuk sekalian, insya-Allah kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini. Kita nak pergi kepada persoalan yang ketiga, insya-Allah kita nak kongsi apabila kita sebut PKP, Datuk. Ya. PKP dalam istilah PKP bukan perintah kawalan pergerakan. Kita nak tengok dalam istilah lain. Mungkin PKP yang dikatakan apa? Pulang kepada pencipta. Mungkin kita boleh letakkan PKP pulang kepada pencipta, ataupun pulang kita melakukan memperbaiki amalan kita. Ya. Jadi bertepatan dengan suasana PKP, Datuk, saya rasa banyak masa, banyak ruang. Banyak masa, banyak ruang di segi untuk kita buat amalan ibadah kepada Allah Ta'ala sama ada di rumahnya. Sebab kita ni ramai, Datuk, susah nak pergi masjid, susah nak pergi surau, ada halangannya. Kita ada ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan di rumah. Jadi mungkin di sini persoalannya tu mungkin boleh kita kongsi bincang amalan-amalan ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan sama ada masa PKP ini, tu. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan bicara din ni, insya-Allah menyambung jawapan apa yang telah pun ditanya oleh Ketua Umar. Kali ini kita merujuk kepada soal ibadat semasa PKP, ya. Pulang pada pencipta. Satu tafsir yang amat menarik tu, ya, yang kita dengar, ya. Selalu perintah pergerakan, kawalan pergerakan, ya. Jadi apabila membicarakan soal dalam situasi COVID ini, peraturan telah dikeluarkan oleh pihak berwajib. Jadi kita sebagai masyarakat umum ni, kita jangan duk melawan lah. Bahasa kampung kita, kalau kita duk melawan pun maknanya di sana ada mereka membincangkan, ya. Sebelum nak mengeluarkan sesuatu perintah, suatu arahan tu sebenarnya mereka bermesyuarat. Majlis MKN bermesyuarat, peringkat kementerian bermesyuarat, ya. Jadi mereka tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan suatu arahan untuk menyekat orang pergi masjid dan sebagainya. Ya, sebab semua orang cinta pada masjid, semua orang sayang, ya. Jadi demikian, apabila arahan dia dikeluarkan, ini bermakna ada kaitan dengan soal penularan COVID. Namun di sana kita kena ingat soal ibadat ini ialah luas. Konsep ibadat itu sendiri luas. Dia tidak tertakluk kepada dalam persekitaran masjid, surau. Di rumah macam-macam ibadat kita boleh buat. Ya. Kita boleh latih berjemaah bersama ahli keluarga kita. Bahkan di sini juga saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah saya yang lalu bahawa ini masanya untuk ayah-ayah, suami-suami ini menunjukkan bakat jadi imam, kan. Dan dinilai oleh anak dan isteri masing-masing. Adakah aku ni berupaya menjadi imam? Itu salah satu bab berjemaah pun, ya, insya-Allah pahalanya tetap juga pahala berjemaah. Cuma kelebihan masjid surau itu tidak dapat dinafikan lah, ya. Namun konsep berjemaah itu tetap ada pahalanya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah soal ibadat-ibadat lain. Kita ada tilawatul Quran, kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang sunat, macam-macam sembahyang sunat yang disyariatkan dalam agama kita, ya. Nabi memperkenalkan macam sunat siang pun ada, duha, ada sembahyang sunat malam, antara maghrib dan isyak, namanya awabin, di hujung malam, banyak sebenarnya. Bahkan saya kira dalam konteks ibadat ini boleh dikatakan 80% kita boleh mengimarahkan rumah kita sebagai bi'ah hasanah, bi'atun salihah, persekitaran yang baik untuk kita menghidupkan amalan-amalan ibadat kita di rumah. Jadi PKP ni saya rasa bukan sekadar kita duduk, tetapi peluang untuk meningkatkan ibadat itu juga ada. Bahkan di sini barangkali, bahkan di sudut ekonomi pun kalau silap-silap kita boleh ada penjimatan di situ, kerana kita tidak perlu keluar makan, kita boleh nak proses di rumah sebagainya. Jadi hari ini saya kira peluang-peluang ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Baik persoalan ibadat dan satu kali lagi saya kata juga ibadat yang dikatakan hablum minan nas di kalangan ahli masyarakat, ahli keluarga kita sendiri. Ini satu benda yang kadang-kadang orang tak perasan, ya. Jadi barangkali dia kalau bukan musim PKP kita asyik keluar sebagainya. Jadi bila di musim PKP ini sesuatu yang amat baik untuk kita merapatkan hubungan silaturahim dengan ahli keluarga, dan sekaligus juga menyebabkan rasa perhatian anak-anak kita terhadap mereka daripada pihak ibu bapa yang selalu keluar, ya, membuat kerja sebagainya. Saya rasa ini akan kita ambil kesempatan sebaik mungkin untuk kita menambah ibadat kita dalam musim PKP ini. Yang penting keinginan, ya. Ada keinginan di mana-mana, insya-Allah kita boleh beribadat. Itu saja saya pandangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin sekalian, yang Datuk, insya-Allah alhamdulillah bersama setelah selesai kita dalam persoalan nak bicara ad-din. Mudah-mudahan apa yang dikupaskan tadi, yang dibincangkan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.
Jadi dengan selesainya jawapan itu tadi, insya-Allah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.